Indonesia ni adalah negara yang sangat rapat dengan mana-mana manusia yang besar di Malaysia. Bukan sekadar mereka adalah negara yang berkongsi land border bersama kita di Sarawak dan Sabah. Pada waktu yang sama, bahasa juga mereka berkongsi sangat rapat. Budaya pun sangat rapat. Tapi aku nak tanya Hang punya exposure secara peribadi dengan Indonesia ni mula sejak bila? Yang aku rasa pada ketika itu yang membuka adalah muzik rock band daripada Indonesia. Ada beberapa. Sebelum-sebelum tu pun dah ada Sheila on 7 di Malaysia. Dewa 19, Padi, Peter Pan yang selepas itu bertukar jadi Noah. Itu adalah nama-nama yang besar di Malaysia kan. Dan aku tak tahu orang lain tetapi pada aku setelah menjumpai cakrawala baru ini, aku berminat untuk tahu lebih lanjut apa yang ada dalam kehidupan sesebuah negara yang nama Indonesia ini. Itu adalah hubungan awal aku dengan Indonesia. Kalau hang ingat the early encounters dengan Indonesia. Detik di mana aku betul-betul mendalami sedikit Indonesia adalah melalui muzik juga. Awal 2013, 14, 15 tu, aku first time mendengar band yang dikenali sebagai Efek Rumah Kaca. ARK. Dan band tersebut boleh aku katakan mengubah hidup aku. Kalau dalam hidup aku sekarang kau tanya aku, 3 biggest musical impacts on hidup aku, salah satunya adalah Efek Rumah Kaca. Hands down, Efek Rumah Kaca. Dan Efek Rumah Kaca tu yang membuka otak aku untuk mendalami sedikit budaya Indonesia. Kerana Efek Rumah Kaca kan muzik-muzik mereka banyak anti-establishment, lagu-lagu yang bertemakan politik, lagu-lagu yang menggoncang jiwa bertemakan protes. Dan aku dengar muzik tu awal umur 20 lebih ni. Menggelegar. Hang punya diri anti-establishment ni betul-betul terbakar. Jiwa tu terbakar kan. So benda tu yang aku gunakan sebagai jambatan untuk aku explore Indonesia. Empat setengah. 3 jam sebelum kick off. Kalau kau perasan Gelora Bung Karno ni, dia punya chaos level. Sebab dia betul-betul straight smack in the middle of town. Dia punya chaos tu memang gila. Walaupun hari kerja, hari Senin. Hari kerja ni. Inilah tempat orang bekerja, inilah tempat orang makan kat tepi jalan. Kehidupan berlaku di situ dan di situ jugalah ada stadium. Dan rasa macam jalan kaki nak pergi stadium Darul Rahman tengok Kedah. Aku tahu hang bias. Tapi hang tak boleh samakan Darul Rahman dengan Gelora Bung Karno. Tapi okey lah, sebab ada jalan laluan untuk berjalan kaki ke Bukit Jalil. Bukit Jalil ke GBK. Dan stadium itu dinamakan named after diorang punya iconic first president kan, Soekarno. Ada VIP A, VIP B. Lepas berapa lama ni Faiz berjalan ni? 20 minit perjalanan kaki. Aku rasa macam 2 jam. Masa berjalan sepanjang 2 km kita berjalan tu, Kish, perasaan aku dah tak sabar lah. Aku nak tengok apa yang jadi kat dalam ni. Masuk B. Lepas sampai 20 minit berjalan, Kategori 1 timur akhirnya Dari Malaysia bang? kita dapat GH. Yes, dari Malaysia. Messi. Halo. Apa yang cakap? Messi enggak datang. Messi enggak datang, tapi enggak apa. Kami datang nonton timnas. Okey. Saya sebenarnya lebih mau menonton timnas dari Messi. Yo. Chaos. Gue masuk lewat pintu ID. Sahabat kita daripada Noise ni sempat live lagi. Sempat live lagi
Penonton bukan sini. Penonton bukan sini. Penonton bukan sini. Lepas. We are going to take a look. Yes. See you inside. See you inside. Inside guys. Jumpa di dalam. Thank you so much. Thank you, bye. Okay. 3, 2, 1, silakan. Dah settle. Jumpa dah settlekan cara kita nak masuk. Terima kasih kepada Hesna dan juga Brother apa tadi. Brother Noise Live. Producer podcast Bola Banget. Bersama-sama dengan dua kawan media kita daripada Indonesia, Adrian dan juga Hesna. Kita masih ingat nama dia. Adrian dan juga Hesna. Sekarang ni kita nak pergi cari Garuda Store kan? Nak beli jersey. Tapi sold out. Habis dah jersey. Jersey habis. Jersey habis, tak ada lap. Dan aku pernah ada berborak dengan seorang pakcik taksi beberapa tahun lepas di Indonesia. Sebetulnya sebutan Gelora itu kan gedung olahraga. Tapi diasumsikan tuh gelora, menggelora. Jadi kalau setiap kalau misalkan kita tampil di situ, itu stadion itu kan menggema itu kalau misalkan penonton penuh, sorak-soraknya tuh bikin pemain itu kayak agak ciut nyalinya kalau udah disorak-sorakin sama pendukung Indonesia. Wow, sorak-soraknya tuh menggema itu. Kalau pakcik taksi dah cakap macam tu ke aku, Faiz. Ladies and gentlemen, please stand for the national anthem. Arani Imon untuk berdiri. National Anthem ni benda-benda yang aku tunggu ni sebab dia akan meremangkan bulu rumah kita semua. Lagu bangsa Indonesia. Wah, lagu Indonesia Raya. Aku rasa jarang untuk aku dapat experience mendengar lagu kebangsaan yang dinyanyikan sebegitu patriotik oleh semua orang. Aku banyak dapat experience tu daripada menonton pasukan Harimau Melaya lah. Kalau penuh stadium akan rasa satu perasaan yang berbeza kan. Ini kita mengambil pengalaman daripada negara orang yang mana bahasa yang digunakan untuk lagu kebangsaan itu sama dengan bahasa yang kita gunakan untuk lagu kebangsaan kita. Tetapi untuk orang yang berbeza, untuk tujuan dan maksud serta perjuangan yang berbeza. Mau lu dukung Messi, itu terserah lu. Ini gua di sini, gua dukung Indonesia, Bang. Salam satu bangsa. Indonesia. Salam satu bangsa. Indonesia. Salam satu bangsa. Indonesia. Terserah mereka. Aku hanya cinta Garuda. Kami selalu bersamamu. Update, sekarang ni minit ke apa? Baru minit ke-17. Tahun tadi Nando Eri, keeper Indonesia melakukan
defensif di atas line. Sekarang ni dalam 17 minit pertama ni memang Indonesia completely dominate, asalkan bertubi-tubi. Argentina dominate. Sorry, bukan Indonesia, Argentina dominate. Asalkan bertubi-tubi kat atas gawang Indonesia. But the good thing is, dengan atmosfer kat stadium ni, Indonesia punya players pun ada bagi that extra 5% yang setakat ni berjaya menghentikan majority of asakan-asakan daripada Indonesia. Ya. Dan setakat ini pemain terbaik untuk Indonesia adalah Jordi Amat. Jordi Amat, Pemain terbaik untuk pasukan Argentina adalah Julian Alvarez, Lo Celso pun sedap. Lo Celso sedap. Tapi Argentina memang tengah free flowing football all the way. Jordi Amat kena press. Dia ingatkan Obiozo yang press dia. Jordi Amat kena press, hilang bola, depan pintu gol, Argentina shoot, defensive clearance. Lepas tu goalkeeper pula balik recover, save lagi. Gila sial. Minit ke-28. What a defensive action ah. Goosebumps. Memang tak masuk akal. What a save. Sikit lagi Garnacho. Full time lagi ni. Free kick untuk pasukan Argentina di kawasan yang agak bahaya. Dan kawasan ini mungkin jadi free kick terakhir. It has been a contest kayaknya. Walaupun 2-0. Kontes tu perspektif Argentina pun kontes, dari perspektif Indonesia pun kontes, Yang penting kedua dari perspektif Usaid bin Ismail pun kontes juga tu. kan yang paling penting sportsmanship kedua-dua sangat tinggi pada malam ini. Aku jujur aku nak nyebut nama Usaid bin Ismail, Usaid bin Jamal, Naziran bin Aziz dan Muhammad Muazzi bin Zainal. 3 referee Malaysia, seorang referee, 2 linesman yang hari ini mengadili perlawanan di antara Indonesia dan Argentina. Full time. Indonesia 0, Argentina 2. Apa rumusan kita, Faiz? Satu perlawanan FIFA matchday yang sangat menghiburkan. Asal dua kita dapat tengok world champion yang sedang menjadi juara dunia, sedang digelar juara dunia di depan mata, dan ini pengalaman yang one of a kind. Bagi aku just nak cakap, kita banyak sebut pasal Shin Tae-yong, kita banyak sebut pasal kebolehan dia untuk beraksi dengan pragmatik. First half hari ni kita nampak Indonesia yang pragmatik, yang main defensif, yang main konservatif, yang tak mengambil risiko. Tapi second half kita nampak gear yang berbeza daripada Indonesia. Dan satu lagi untuk Argentina, aku rasa Argentina sebelum perlawanan ni, aku ingatkan mereka akan hanya menggunakan dalam 50 ataupun 60% tenaga, tapi lebih daripada itu malam ni. So fair play pada Easily Argentina. aku rasa 85% hari ni. 85% at least. 85% at least, kerana especially second half dengan lontaran-lontaran jauh daripada Pratama Arhan. Tu ada pitch invader tu. Ada pitch invader. Ada pitch invader.
cari Garnacho. Dalam banyak-banyak orang tu. Dah kena tangkap. Dah kena tangkap. Apakah dia masa pitch ni dia ingat Messi ada? Mana Messi? Dia cari Garnacho. Tapi sepatutnya dia silap. Kalau dia nak cari Garnacho, patut dia pergi ke Asnawi. Oh, ya. Sebab dalam poket Asnawi. Ada poket Asnawi hari ni. Garnacho. Nasib baik sebab saya risau kan takut-takut dia cari Usaid Jamal. Satu crowd. Messi. Tapi itulah luar biasa daripada Indonesia, lontaran-lontaran pertama arahan, gerakan-gerakan daripada Asnawi Mangkualam babak kedua yang betul-betul menghentikan Garnacho. At the same time kau ada Witan Sulaiman yang masuk dan memberikan impact. Jordi Amat yang throughout the game was just calm and composed. Aku rasa overall a super solid performance daripada Argentina. Ya, dan untuk Indonesia pula. Garnacho. Untuk Indonesia pula, aku tak rasa dia orang boleh do much better than this. This is a perfect game plan. Perlawanan tersebut, man of the match bagi hang siapa? Jangan man of the match. Seorang pemain pilihan hang daripada kedua-dua pasukan. Okay. Pemain pilihan aku daripada pasukan Argentina bagi aku, yang aku very impressed with that day adalah Julian Alvarez. Okay. Larian-larian berintensitas, pressing dia tu, yang selalunya kita tengok melalui kaca TV, yang kita saksikan di Piala Dunia, kita saksikan di Premier League, di Champions League. Kesemuanya bila hang lihat di depan mata, hang akan ada bigger sense of appreciation, sebab hang nampak jarak di atas padang yang sebenarnya dia cover. Sebab hang tahu betapa keras dia sedang, hang nampak dia. Mata hang ni ibarat tactical camera. So Julian Alvarez bagi aku was the most impressive one. Untuk Indonesia aku pilih Asnawi lah. Asnawi Mangkualam. Asnawi, not even the tackle ada satu detik. Asnawi ni umur 23. Partner dia Jordi Amat tu main Premier League umur apa? Dah 30 lebih. At one point mereka sedang bertahan asakan tubi-tubi daripada Argentina, and then Asnawi buat clearance, and then dia pandang semua rakan pasukan dia jerit. Dia jerit untuk wake up, untuk bila aku nampak seorang pemain dengan karakter seperti itu, Aset negara. Kalau aku daripada Argentina yang memenangi perlawanan tersebut, yang memang membuka mata aku dan memberikan aku senyuman, adalah Giovanni Lo Celso. What a player. Aku ada banyak contoh yang bila aku tengok pemain-pemain ni, bila aku tengok di kaca TV, aku ada sense of appreciation, tapi tak sebesar apabila aku tengok mereka di depan-depan. Contoh dia yang aku boleh bagi adalah ketika bila aku tengok dengan mata kepala aku Sunday sendiri. Afolabi. Jangan mula. Bukan. Jangan mula dengan saya. Belum lagi. Bila aku tengok Romelu Lukaku depan-depan. Kan? Hantarlah public notion dekat Lukaku ni macam mana kan. Tapi bila tengok dia depan, cara dia shield, cara dia receive the ball, cara dia pass balik tu, hang faham kenapa dia one of the most little strikers in the world. Dan untuk Indonesia pula bagi aku Rizky Ridho. Rizky Ridho. Di usia 21 tahun, Rizky Ridho. Itu future El Capitano. Rizky Ridho. Rizky Ridho benar-benar membuka mata aku. Sayangnya hari keesokan dia tu, bila kita ke training ground dia tak ada sebab dia cuti lah, baru main lawan dengan dia. Dikatakan dia ada. Dia dah pada hari tu. Ada ramai yang bila aku post Insta story, ada yang reply kat Insta story aku, wah, udah pulang pemain-pemain Persija, Witan dan juga Rizky. Ada masa tu. Ada masa tu. Wah, kita terlepas Kita lah. terlepas. Rizky Kita Ridho. tak dapat jumpa Rizky. Padahal dia ada kat depan mata kita. Okay. Dapat Rizky Ridho dan juga Witan. Tak ada. Tak apa. Kita tak ada rezeki untuk jumpa Rizky. Untuk jumpa Rizky. Mungkin di lain kali kita boleh jumpa mungkin lain Rizky kali Ridho. jumpa Rizky. Tapi itu rangkuman daripada Gelora Bung Karno, perlawanan Indonesia versus Argentina. Lepas ni kita nak explore dan summarize apa
masa depan positif yang mungkin sedang menanti bola sepak Indonesia secara keseluruhan. Kita harus kasih bumbu sedikit. Ya, gue mau nanya ke Malaysia dulu, ntar baru kita Pip. Gue mau nanya ke mereka dulu. Apa yang kalian punya, sepak bola Malaysia punya, kita nggak punya, Indonesia punya. Jadi itu menjadi keunggulan bagi Malaysia. Kita ada struktur dan profesionalisme. Liganya tidak dihentikan aja-aja. Liganya berterusan. Secara keseluruhan, pengalaman kita di Jakarta itu, salah satu sebabnya kita ke situ adalah untuk cuba memahami apa trajektori dan apa direction bola sepak Indonesia dalam bulan-bulan dan tahun-tahun yang akan datang. Dan mengikut perjalanan kita di Indonesia, mungkin wajar untuk kita rumuskan bahawa bola sepak Indonesia bukan perfect, bukan sempurna, tetapi bola sepak Indonesia berada di landasan yang agak positif dan sepatutnya pada ketika ini. Bermula daripada impact Shin Tae-yong yang kita ada sentuh tadi, kejayaan skuad bawah 23 mereka menamatkan kemarau piala emas di ataupun pingat emas di SEA Games baru-baru ini. Pada waktu yang sama, pemain-pemain muda mereka yang sedang berkelana ke luar negara. Dan yang terbaru, kejayaan membawa masuk Argentina ke bumi Indonesia. Kesemua ini berlaku di saat ada juga satu perubahan di peringkat badan pengelola, di peringkat PSSI. Di Indonesia sekarang ni dengan kemasukan Erick Thohir, bapa Erick Thohir sebagai presiden. Erick Thohir itu ya, dia adalah sosok yang terpandang di sepak bola, di dunia sepak bola, bahkan di Eropa ataupun di Amerika. Dia pernah menjadi owner DC United. Dan ya itulah sesuatu yang menurut saya bisa kita optimis tentang Erick Thohir. Dia juga mengerti tentang sepak bola, dia tahu cara mengelola klub yang top di Inter Milan. Dia punya experience mungkin yang sebelum-sebelumnya nggak punya experience, dan sekarang udah terbukti. Kesemua perkara ini, Faiz, bagi aku sedang membawa bola sepak Indonesia ke landasan yang positif. Apa hang punya initial thoughts tentang Erick Thohir punya impact so far? Aku growing up sangat menyukai cerita-cerita underdog. Cerita orang beating the odds untuk berada di tempat yang dia wildest dream dia, contohnya. Tapi disebabkan aku terlalu banyak consume ataupun terlalu banyak memberi tumpuan kepada cerita-cerita underdog, dan aku pernah rasa aku sendiri pun seorang underdog trying to make it big in this world ke apa. Aku jadi terbalik. Aku jadi suka cerita top dog. Cerita orang yang destined to be besar dan berjaya lakukan. Sebab orang-orang macam ni selalunya appreciation dia rendah. Orang macam ni, contohnya orang yang daripada contoh dia privilege background, yang ada privilege sikit. Bila dia berjaya, besar kemungkinan orang akan cakap dia berjaya sebabkan privilege yang dia ada, kan? Tetapi di bola sepak, dah banyak bukti bahawa seberapa privilege pun anda, kalau hang tak ada pengetahuan asas ataupun tak ada cara sendiri untuk mengelola bola sepak, pemahaman bola sepak sekitar pada masa itu, hang takkan berjaya dalam bola sepak. Faham tak? Jadi cerita dia sekarang ni dalam kes Erick Thohir ni, walaupun dia seorang yang sangat influential politically, seorang yang dikenali serata negara Indonesia dan banyak sebab yang berbeza, tapi bola sepak tetap salah satu kepakarannya. Jadi untuk orang yang top dog macam ni, buat kerja-kerja yang top juga, aku sentiasa bagi appreciation. Dan itulah perasaan aku bila ada Erick Thohir. Sebenarnya sebagai seorang penyokong Harimau Melaya, kalau tanya aku, ancaman terhadap Harimau Melaya, memang skuad dia sekarang ni, Marcelino Ferdinand, memang Asnawi, memang Shin Tae-yong, memang timnas dia yang players pool dia ada 60 ataupun 70 orang sekarang ni, memang bahaya. Tapi yang lebih bahaya adalah Erick Thohir. Kalau tak ada siapa di Malaysia yang boleh mengimbangi kebijaksanaan bola sepak dan kuasa dalam decision making dia di sana, mereka on course untuk meninggalkan kita jauh kalau kita tak berhati-hati, kan. Cabaran terbesar untuk Erick Thohir bagi aku is not even the national team. Cabaran terbesar bagi aku adalah struktur liga. Struktur liga di Indonesia itu adalah masalah yang
telah membantutkan mereka buat sekian lama. Bukan sekadar struktur Liga 1 dengan jadual-jadual perlawanan yang seringkali bertukar, tak masuk akal. Itu adalah cabaran terbesar, tetapi juga piramid bola sepak Indonesia. Apa yang ada di bawah Liga 1. Kerana kita sedia maklum berdasarkan perbualan kita dengan rakan-rakan di Indonesia, ramai yang mengatakan bahawa Liga 2, Liga 3 tidak aktif. Sekarang kalau Liga 2, Liga 3 belum ada kata putus. Belum ada kepastian. Sejauh ini ya. Kalau misalnya dengan mungkin Habis kalau pemain-pemain Liga 2 semua mungkin mereka bikin apa? link Fun football. ya petinggi-petinggi sepak bola. Tarkam, Dan football Erick Thohir itu ya sebuah apa aktiviti yang sangat baik untuk pemain-pemain profesional. Kasian juga sebenarnya kan karena sebenarnya tahun lalu harusnya Liga 2 berjalan dengan normal, tapi karena ada tragedi yang optimis tentang Erick Thohir, dia juga padahal pelakunya klub Liga 1 itu yang kena imbas. Klub Liga 2. kenapa dia punya experience Kurang tahu ya. mungkin yang sebelum-sebelumnya Nggak tahu juga. nggak punya experience The decision dan sekarang making. oke udah terbukti. So, kestabilan itu yang perlu dicetuskan semula. How he's going to do that, I don't know. Sebab Indonesia ni bukan macam Malaysia, Faiz. Malaysia ni is a relatively small country. Satu je tempat yang hang kena naik kapal terbang pergi Sabah Sarawak. Otherwise, it's relatively small and everything hang nak navigate tu senang. Indonesia ni besar. Landscape dia sangat besar. Cabaran dia bukan sekadar cabaran budaya, cabaran logistik tu pun sesuatu yang besar. Right? Setuju. So it's dynamic, dia sangat sukar. So how he's going to do it, bagaimana dia nak menyelaraskan semuanya, sejujurnya aku tak tahu. Tapi dia, it has to be done. Right? Penstrukturan semula liga tu perlu dilakukan. Sudah ada tanda-tanda positif. Salah satunya adalah diorang dah release jadual dah sekarang ni untuk liga yang nak berlangsung bulan Oktober. Jadual dah keluar bulan Jun. Jadual dah keluar. Cuma aku tak nak terlalu excited sebab aku nak tunggu dan lihat adakah jadual ni akan kekal ataupun akan ada banyak pertukaran. Bukankah di Asia Tenggara ni jadual hanya 2 minggu? Saya tak nak borak. Saya tak nak borak pasal Asia Tenggara. Saya tak nak borak pasal Malawi. Saya tak nak borak pasal Sierra Leone. Tak nak. Saya menyebut tentang Indonesia sekarang ni. Dan yang paling penting, jadual itu seharusnya dikekalkan. Itu satu. Cabaran terbesar bagi aku adalah Liga 1. Hang bawa kestabilan ke Liga 1. Hang bantu kelab-kelab Liga 1 lebih unggul di laman sendiri dan juga di kejohanan Asia. Hang akan secara tidak langsung menaikkan taraf bola sepak di Indonesia dan memberikan trickle down effect kepada timnas. Itu will happen. But the other thing is, cara hang nak gunakan kekuatan terbesar bola sepak Indonesia dan memastikan kekuatan itu kekal sebagai kekuatan dan bukan cross the line dan menjadi kelemahan, iaitu budaya sokongan dan juga kegairahan penyokong. Jangan kita maki dan cuba buang kegairahan penyokong, jangan. Kerana banyak negara di luar sana bermimpi untuk mendapat ketagihkan budaya tersebut. Right? Indonesia dah ada budaya tu. Sekarang ni hang kena cari jalan yang sesuai untuk manuver, untuk memastikan budaya itu boleh dikekalkan, dirancakkan, tetapi kita kurang sikit aspek-aspek violent, kita kurang sikit ekstremisme. Itu semua boleh kena dikurangkan. Dan yang terbesar, sekiranya Indonesia berjaya menjadi host yang luar biasa untuk Piala Dunia bawah 17 tahun, itu akan memainkan peranan yang besar dalam mengubah perspektif dan persepsi masyarakat di serata dunia terhadap mereka sebagai sebuah institusi bola sepak. Ya, Piala Dunia bawah 17 ini pengumumannya datang beberapa hari sahaja selepas tamatnya perlawanan Indonesia versus Argentina. Jadi pada masa itu aku ada sedikit rasa cemburu. Banyaknya good news dalam satu masa kan. Aku bila duduk di negara yang kita ini dan sudah pun mengikuti landscape bola sepak kita hampir lebih daripada 2,5 dekad namanya, terlalu banyak good news pun aku jadi waspada juga. Ada apa ni selepas ni kan. Tapi harapan aku adalah dengan Erick Thohir, dengan Ratu Tisha,
dengan semua PSSI baru ini yang cuba untuk Belum ada menaikkan sejauh ini ya. bola sepak Indonesia daripada satu tahap yang mereka berada sekarang ke tahap yang seterusnya akan berjalan dengan lancar dan kita mendapat satu exemplary football pyramid. Kat mana lagi kita nak dapatkan exemplary football pyramid di Southeast Asia kalau bukan Thailand pada ketika ini. Tapi Thailand pun aku rasa dah penat dah jadi satu-satunya negara yang diurus bola sepak dia dengan baik di peringkat lokal di Southeast Asia ni. Seharusnya dah ada daripada Indonesia, daripada Malaysia, daripada kemarin itu lagi di Kanjuruhan. Padahal pelakunya klub Liga 1 kita tapi yang kena imbas malah dia tengah teruk. Liga 2. Tengah tenat sekarang ni bola sepak dah. Tetapi nggak tahu juga kalau the decision making semuanya berjalan dengan lancar according to plan Malaysia, according to plans, kita akan dapat satu kuasa baru lah di bola sepak Asia ni. Sampai bila kita nak tengok bola sepak Asia Tenggara ini bila sampai ke peringkat Asia hanya menjadi lawan yang paling mudah untuk rakan-rakan kita di Asia Pasifik, di East Asia ataupun di Asia Tengah semua. Tak, benda tu, this cannot go on for too long. Berbanding dengan semua negara lain di Asia Tenggara, Indonesia adalah negara yang memiliki population sebanyak hampir 300 juta. Rakan kita di Indonesia tanya balik macam mana kita nak jadi sleeping giant kalau kita belum lagi jadi giant. Tak pernah jadi giant pun. Tapi bagi aku sifatkan sebagai sleeping giant kerana ini adalah giant yang tidak pernah dikejutkan. Pernah dan masih belum pernah dikejutkan. Dengan segala kekuatan-kekuatan yang ada di Indonesia, sekiranya dikejutkan, ia berpotensi untuk menjadi kuasa yang besar dalam bola sepak. Mana tahu satu hari kita dapat Garuda yang sedang terbang sangat tinggi lawan dengan harimau yang memang cukup sifat daripada masa tu. Itu akan jadi satu spektakel yang harapan impian aku adalah contohnya di kejuaraan seperti mungkin Piala Asia, nampak knockout stages Indonesia lawan Malaysia. Oh, that would be amazing, man. Akan ada meme Mbappe tu. I will be there no matter what. I will be there no matter what. Aku rasa itu saja, Faiz. Akhir kata, kita looking forward to Piala Dunia bawah 17 tahun di Indonesia. Terima kasih kerana menonton Bola Itu Live. Bola Itu Live experience special daripada Jakarta dan Indonesia. Kita akan berehat selama hampir sebulan selepas ini. Jumpa korang bila musim baru bola sepak Eropah bermula nanti.